bang, orang tengah dengan ujung ni lori. Oh ya ke bang? Ya boleh lah yang ni. So macam mana ni? Saya mana takut, saya turun dulu. So inilah dia. Kenapa korang perlu mempertimbangkan untuk membeli expander engine daripada Mitsubishi Mivec 1.5 4 liter. Astaghfirullahalazim, 1.5 4 liter. Kami tolong tengok. Kami tolong tengok. Sekarang kita nak tengok U-turn kalau pakai 4 wheel ni macam mana. Memang stabil. Untuk kelajuan yang biasa orang Malaysia bawa lah. Subscribe itu percuma kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share. Alright guys, so kali ni Kadok bersama sekali dengan Horizon untuk meracun anda. Kenapa anda patut mempertimbangkan untuk membeli Mitsubishi Expander ini ataupun Triton 4x4 ini. So basically kalau sesiapa yang tidak mengenali produk Mitsubishi, dia ada 4 segmen kereta, sama ada Outlander, 4x4, 4x2 ataupun Expander. So hari ni ada 2 model ini, iaitu Expander dan juga 4x4. Expander ini adalah 7-seater 1.5 liter engine dalam 91,000. Why would you should consider to buy? Aku cakap putih mesti ada orang-orang kecam nanti kan. Kenapa korang perlu mempertimbangkan untuk membeli Expander ini? Jom ikut saya, kita test drive dahulu kereta ini. Masuk ikut sini ya. Okay, let's roll. Jangan lupa subscribe channel Bobby. Okay, pertama sekali kereta ini seperti anda lihat, keyless entry. Alright, keyless entry. Okay, simple car. Tapi first in class untuk sebuah crossover, dia ada telescopic. Mana button dia ni? Okay, dia ada telescopic dan tilting. So tilting dan telescopic. Selalunya orang sama ada ke bawah saja kan, ataupun atas bawah. Yang ni tak, telescopic tilting tu semua So boleh adjust. Leather seat, okay, senang nak maintain kereta leather seat. Dia ada multi info punya display dekat sini. Very simple. Ada infotainment, 4 speed kelajuan automatik. Mari kita lihat bagaimana kereta ini yang size engine sama daripada kompetitor yang lain, tapi 30 horsepower berbanding dengan Pro 2 Alza. Jom ikut saya. So untuk sebuah kereta 7-seater, sekarang ni ada guna 2-seater je lah, sebab belakang kita ada banyak tilam, bantal, sebab kita nak bagi dekat orang asli. Kereta ni boleh digunakan untuk mengangkut barang-barang yang besar macam tilam. Bukan sekadar tilam lah, macam-macam korang boleh angkut lah pakai kereta ni. So itu aku tak nak cerita lah. 7-seater maksudnya kerusi boleh lipat apa semua kan. Daripada apa yang kita alami sekarang, first time saya naik Expander ni, I were to spend 90,000 tadi, 91,000 tu, saya rasa macam at this moment rasa macam puas hati. Awal-awal terus dah rasa puas hati, sebab kita dapat lihat dekat sini dia ada cruise control. Alright, space yang banyak. Kalau kita tengok sekali imbas je, kita ada cruise control, kita ada space yang banyak. Lepas tu kita ada dua tempat letak air, tempat letak barang, ruang dekat pintu yang besar untuk letak barang, air kan. Ada USB port dekat sini, dan sebelah dia tu ada tempat letak phone. Macam ni. Ada tempat letak phone. Tadi korang atau you nak beli, kita ikut you. Boleh kejap So, kalau anda perasan tadi bila saya ambil corner apa semua, turning radius dia dalam 5.2 meter. Turning radius dia. Korang nak ambil corner, contoh macam ni kita nak ambil corner kan, kalau dekat traffic light tu dia akan lebih mudah lah sebenarnya. Kalau korang nak kena buat U-turn mengejut kan, sebab dia punya radius tu standard lah dalam 5.2. For me still okay untuk sebuah kereta yang besar macam ni. So kalau kau dengar bunyi enjin dia bukan sekadar bunyi bising. It come with performance. So 105 horsepower dia kurang macam tu. Okay. And then lagi korang boleh lihat dekat sini dia ada built-in recorder disediakan. So kita sampai ke roadblock yang pertama. Dalam kita dah memperlahankan kenderaan. Sekarang ni kita nak tengok keliling kita. Untuk sebuah kereta SUV, untuk sebuah kereta crossover 7-seater ni, kau boleh tengok depan kau. Okay, kau boleh tengok kiri kanan. Okay, belakang. Hanya dengan push button dekat sini je. Dia ada button dekat dashboard ni. Alright. And then kalau nak tukar info, kau boleh tengok MID ni, multi info display ni.
Alright. Ada eco mode ke apa ke. Kat mana button eco ni? First time bawa ni, first time. Masih yang? Beres kata. Beres kata. Senang buat review macam ni kalau polis dah kenal. Kadang itu you punya fan ke? Betul. Keluar sekali dengan hero Malaysia. Kita nak ke Ulu Yam sekarang ni, ke perkampungan orang asli. So I get to experience this, memandu kereta ini. Untuk sebuah kereta 7-seater tak rasa macam kereta ni berat. Sebenarnya walaupun belakang kereta ni ada barang yang berat. Alright, so sekarang kita dekat Boraya Plus ni. So kita cuba bawa laju dalam 130-140 lebih kurang macam ni. Sebenarnya aku nak buat lebih laju, tapi kereta kat depan tu macam perlahan kan. So aku tak nak tekan. But what I can tell you is, untuk roughly dalam 130 km sejam kau bawa apa semua kan, kereta ni memang stabil, tak ada goyang-goyang. Dan this is bad. Aku tak tekan-tekan. Aku macam tekan sikit aku lepas, tekan sikit aku lepas. Maksudnya aku belum tekan habis macam ni. Okay, even kalau aku tekan habis macam ni untuk dapatkan speed yang optimum yang aku nak pergi apa semua kan, aku tak boleh nak pergi sebab apa, ada kereta kat depan. So aku lepas. So dalam 140 km sejam, this is how you feel when you try to drive fast with this car. Inilah rasa dia. Kereta ni stabil, memang stabil untuk kelajuan yang biasa orang Malaysia bawa lah. Aduh, taklah laju sangat kan, taklah sampai 200, tapi tak adalah pelan sangat kan, sampai 50 km sejam kan. Sebab kita dekat laluan laju. So kat laluan laju ni kita at least bawa 110 above lah apa semua kan. Stabil. Berdasarkan fuel consumption yang aku boleh lihat dekat sini, untuk 1.5 liter 100 horsepower, 140 lebih Nm torque ni, kita main tekan-tekan macam ni kan. Guess what? Dia punya fuel consumption dalam 6.8 liter, dalam 7 liter untuk 100 km. Cuba tengok average dia 6.8 liter untuk 100 km. In 600 meters, keep right at the fork. Not bad jimat minyak. Walaupun dia tak ada button eco kat sini, tapi dia ada bagi indikator eco. Maksudnya bagaimana anda memandu, eco atau tidak. Certain car you have to push the eco button, dan dia baru jadi eco apa semua kan. Tapi macam kereta ni tak. Aku cari-cari button eco tak jumpa, tapi dia ada macam eco punya indicator. Maksudnya the way you drive yang akan menentukan kereta ni eco atau tidak. Bagaimana pula kalau macam kita nak tukar lagu kan, tukar lagu. This is dia punya infotainment system dia. It's a touch screen, tekan untuk dengar radio. Okay, ada apa cakap, controller dekat steering. Maksudnya korang boleh fokus kat pemanduan anda. Nak tukar siaran pun boleh pakai controller yang dekat steering ni je. And then kalau ada Bluetooth, boleh connect ke Bluetooth semua. Ada equalizer sekali kalau korang nak adjust audio system korang. Actually not bad. And then sistem kawalan suhu penyaman udara dia pun simple. Kau nak tukar kat muka ke, dekat atas dengan kaki ke, dekat kaki saja ke. Alright, kipas. Macam aku tak tahan sejuk, so aku kurangkan suhu. Kalau tak cukup sejuk boleh bagi panas. Tak cukup. Simple lah, very simple. Tombol yang simple. Aircon. Ini kalau nak hilangkan kabus kat belakang. Ini tempat letak phone tadi, tempat letak barang. Alright. Okay lah. Okay sangat untuk family car, especially yang mempunyai anak beranak yang ramai kan. Then maybe you should consider this. Dari segi stability dia memang aku suka lah kereta ni. Vibration pun kurang, tinggi pun tinggi kan. Kereta crossover kan, kalau macam kereta sedan ke saloon biasa rendah kan. So macam ni tinggi. Kalau anda tak tahu, dia ada brake assist. Macam main game F1 ada brake assist. Kita ke perkampungan orang asli Ulu Yam. Berapa kilometer lagi turn. Sekarang kita berada dekat ibu kota Kuala Lumpur di waktu pagi ini, ketika jalan tengah jam. So how does it feel driving this car? Kereta besar macam ni kan, 7-seater kan, memandu di Kuala Lumpur tengah-tengah jam. So itulah kelebihan dia bila korang membeli kereta yang CC-nya kecil, 1.5 kan. Tak ada turbo So tak ada turbo. Dan this is where penjimatan minyak itu datang. Kita nak maneuver ke kiri ke kanan pun mudah, nak bergerak, bagi signal masuk. Nice lah.
I think walaupun anda berada dekat luar bandar ataupun dalam bandar, memandu kereta ini memberikan anda kepuasan pemilikan itu tadi. Aku cuba nak buat apa nama? Speed test 0 to 100 dia. Dia tukar gear pada 6000 rpm. Gear 2 dia dah masuk 100. Gear 2 atau gear 3 lah itu. Sekarang kita dalam 120 km sejam. Aku suka dia punya stability tu. 150 km sejam. Ada motor kat depan. So basically, walaupun 4 speed punya automatic gearbox kalau kau nak bawa laju, kau boleh je bawa laju. Of course kau tak boleh nak dapat 0 to 100 dia less than 5 second apa semua. But still, nak bawa laju boleh je. Nak bawa laju okey je 1.5 ni. Dan minyak pun still 6.9 liter pada kilometer. Aduh, 6.9 liter pada kilometer je guys. So jimat minyak lah. Dia ada torque tu. Kau tekan sikit-sikit kau terasa torque tu. Tapi for sure kereta ni memang stabil. Sebab tadi kalau kita ikut laluan tadi, dia macam beralur apa semua kan. Kereta masih lagi grip kat situ. In 800 meters, take the exit on the left. Salah. Lama tak bawa kereta Jepun ni kan. Siapa yang baru nak belajar bawa kereta, bawa kereta ni senang kan. So untuk sebuah kereta 7-seater crossover, walaupun nampak macam rendah tak rendah, tinggi tak tinggi, tapi kau ada ruang space yang lebih pada sejengkal tangan aku ni. Maksudnya kalau korang tu orang yang berbadan tinggi, then shouldn't be a problem untuk korang. Untuk exterior, aku malah nak review sangat. So korang boleh check dekat website Mitsubishi kan. Ikutlah korang punya suka macam mana. Ada orang suka ke tak suka ke design ni apa semua kan. Tetapi satu benda yang aku boleh cakap kat korang, kalau korang beli Alza, korang dapat 15 inci rim. Tetapi untuk Mitsubishi Xpander ni, dia ada 16 inci rim. Okay. Alright. So kalau kita tengok dekat engine dia ni 1.5 liter, 4 speed automatic gearbox, 105 PS dalam 100 horsepower, 102 horsepower, 103 horsepower macam tu. 141 Newton meter torque. So kalau kita cakap pasal horsepower tadi, dia 30 horsepower lebih tinggi daripada Pro 2 Alza. Front wheel drive. It's a Mavic punya engine, aluminium. Yeah, it's a simple car, but it's a good engine. So sekarang mari kita lihat Xpander ni naik bukit ni. Jom. Saya tak kuat. Okey, mana kena masuk? Jom kita pergi ke rumah seterusnya. Alright guys,
Kali ni kita nak naik Triton. Triton 4x4. Harga dah 141,000. So 2.4 liter diesel engine, 181 horsepower, 430 Nm torque. Keyless entry untuk sebuah Triton yang canggih ni. Kenapa canggih? Sebab kalau korang tengok dekat sini untuk sebuah 4x4 dia ada macam setting menu dia simple je. 2 wheel, 4 wheel, 2 wheel high, 2 wheel low. Okay. So kalau kau nak pergi 4 wheel, dia akan tukar tayar kereta tu jadi 4 wheel. So nampak dekat situ dia bertukar. Okay. So dia dah 4 wheel. Kalau kita tukar, yang ni adalah 2 wheel high. Okay. Kalau nak pergi yang low, betul-betul maksudnya kau naik bukit yang berbatu, yang memang jalan tak apa-apa tu, dan kau pakai 4 wheel low. Alright, tapi kita nak berjalan biasa je, so kita pakai 4 wheel biasa je lah. Dia sebenarnya ada banyak gila features untuk kereta ini. Terlalu banyak. So untuk RM141,500, you will be surprised sebab kereta ini selain daripada ianya 6 speed kelajuan, ianya ada pedal shift. Bayangkan 4 wheel ada pedal shift. Apa kejadah je. Aduh. Alright, so how does it feel? Bagaimana rasanya memandu kenderaan ini? 2.4 liter, 2.4 liter diesel menggunakan aluminium punya engine tau. 100% aluminium. Gila tak gila? Dia ada 2.4 punya multi info display kat situ. Kalau kita tengok steering dia ni pun ada macam remote control kat sini. So kalau korang nak manipulate sistem info dia, ataupun bukan sistem info, multi info display tu. 8.4 liter per 100 km untuk sebuah enjin diesel. Not bad. Alright, so sekarang kita meninggalkan Ulu Yam. Tadi kita menghantar tilam kepada orang asli, orang tua yang dah sakit-sakit badan waktu tidur tu. Kita bagi mereka tilam guys, dekat Ulu Yam ni, dekat Kampung Pasir. Sekarang kita menghala ke Kuala Lumpur dan terus ke Southville sambil membawa 4x4 ni. Actually not bad lah bawa 4x4. Kalau korang meminati kenderaan yang gedabak, yang besar, yang tinggi, itu dia 430 Nm torque punya penangan. Tujahan dia tu, thrust dia tu padu punya. Kereta ni berat. Oleh itu, korang nak tak nak memang memerlukan enjin yang mampu untuk memberi penolakan, yang boleh membawa kereta tu ke depan dengan pantai, especially bila korang perlu nak memecut apa semua. Lepas ni kereta ni dah lepas, kita cuba. Itu yang kita nak sebenarnya. Walaupun jentera ni agak berat, aku rasa jentera ni memang berat pun, but ianya mempunyai kemampuan itu. Handling dia pun not bad. Memang menarik. Ini kalau pergi off-road ni memang padu kita ada seat yang selesa ni, leather. Dan this is bukan je manual. Ini apa nama? Electronic controller seat dia ni. Kalau kita lihat di dalam kabin ini, di tempat cockpit ini, interface dia agak mudah. Fully digital. Kalau korang nak tukar mode apa semua kan, aircon dia macam mana, semua just pakai button instead of tombol. And kalau nak jawab telefon ke, nak buat cruise control ke, semua secara digital. And I think that memudahkan anda actually sebenarnya. Kalau tombol kan payah kan. I think itu yang menariknya pasal 4x4 Triton ini yang terbaru ni. Dia kalau korang tengok dekat website dia, dia bagi tahu apa tau. Dia punya ground clearance dia tinggi. Sudut, kalau bukit tu tinggi, dia masih boleh macam panjat. Ataupun kalau nak mengundur, ataupun dia nak panjat daripada belakang apa semua, korang check out dekat dia punya website. Korang akan macam impressive. Korang akan impress dengan capability yang terdapat pada kereta ini. Bagi orang yang macam dia beli 4x4 instead of 4x2 4x4 ni maksudnya dia nak kereta itu memang hardcore off-road punya. Dan this car is salah satu yang korang kena pertimbangkan. So sekarang kita nak tengok U-turn kalau pakai 4 wheel ni macam mana. Dia agak besar sikit. Actually dia ada pilihan-pilihan dia sebenarnya. Sama ada kau nak 4 wheel tu gravel ke, ataupun kau nak 4 wheel kau tu sand ke, ataupun rocky ke. Dia ada dia punya, ataupun mud. So basically kita dah nak sampai dekat Kadut Academy. If you guys onto this kind of vehicle 4x4, especially mungkin yang nak tunggu pen Borneo kat Sarawak tak siap-siap kan, so nak pakai kenderaan yang lasak macam ni, korang nak consider kereta Mitsubishi Triton 4x4 ni. Alright, kita dah sampai guys.
I see you guys next time. Salam. Subscribe, subscribe, subscribe. Alhamdulillah, kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share. Subscribe, subscribe, subscribe. Itu percuma, kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share.